Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa la udwana illa ala zalimin. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kim Samsudin. Alhamdulillah. Top fan lah. Dah nak jadi top fan lah. Top fan. Tak tahu lah mana tu. Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Allah pilih kita. Allah pilih kita untuk bangun awal, untuk solat berjemaah. Untuk lelaki sembahyang di masjid, azan diazankan. Untuk perempuan sembahyang awal waktu di rumah. Okay. Okay. Alhamdulillah. Okay. Have real Japanese. Okay. Have. Okay. InsyaAllah hari ni tajuk yang have tu tunggu-tunggu. InsyaAllah kita akan bantu anda, insyaAllah. Okay. Boleh. Hari ni kita cerita antara sebab, okay, antara sebab kita semua stres, yang mengalami stres, sebelum berlakunya stres. Okay. Hari ni saya nak cerita benda-benda tu. Okay, sebab kita stres. Okay. Sambil-sambil saya jawab salam. Waalaikumsalam. Bagi yang bagi salam, selamat pagi bagi yang ucap selamat pagi. Tu dah. Okay, pengurusan stres. Okay, apapun yang berlaku, okay, semua yang berlaku dia akan ada pemula dia. Okay, ada pemula dia. Bila pemula ni ada masalah, okay, adjust sikit. Bila pemula ni ada masalah, maka yang ekor-ekor tu akan ada masalah. Yang last tu akan jadi masalah. Okay. Dan contoh ada orang dia kena gastrik sebab tak makan pagi. Okay. Sebab tak makan pagi. Bila kita cek, bukan dia tak nak makan pagi, tapi tak sempat makan pagi. Sebab apa? Okay. Sebab dari tekanan. Biasanya sebab mungkin daripada tekanan kewangan, dan tekanan daripada beberapa yang beri tekanan. Okey. Antara yang bagi tekanan kita ialah pasangan kita. Bila antara salah seorang ni tak faham pengurusan, okey, tak faham apa yang patut dia tahu, itu yang menyebabkan kita mula bertindak agresif. Suami akan bertindak agresif, isteri akan bertindak agresif. Okey, dalam keadaan dia sendiri pun tak tahu kenapa dia jadi agresif. Okey. Dan hari ni saya akan cuba ungkaikan asas yang menyebabkan anda jadi agresif. Anda jadi pemarah, anda jadi rasa macam apa? Rasa macam tak ada nilai, rasa macam aku ni tak ada perhargaan. Aku dah penat hidup dengan dia 12 tahun, macam tak pernah nak hargai dia. Okey. Ada suami yang isteri akan rasa macam tidak ada hargai. Ada suami yang dia rasa rendah. Dia rasa macam kuli. Okey. Dia dah rasa macam orang Nepal. Okey, dia jadi macam aku ni pekerja Nepal ke pekerja Bangla? Sebab apa? Rasa
egonya tidak dijaga, darjatnya tidak dijaga, statusnya tidak dijaga. Ini adalah punca-punca tekanan berlaku pada rumah tangga. Okey? Dan insya-Allah bila kita faham sini, mungkin pengurusan stres, bila kita faham asas dia, insya-Allah seterusnya bab gastrik, bab anxiety akan boleh dihandle, akan boleh diurus dengan betul, insya-Allah. Okey. Sebenarnya asas yang kena kita semua tahu, suami kena tahu, isteri kena tahu. Benda pertama kena tahu benda kena tahu ialah asas kenapa, apa isteri nak, apa suami nak. Itu yang kena jaga. Okey? Dan ini kena kita ambil berat. Okey? Yang pertama, saya nak cerita bab isteri. Okey? Kita sebagai suami kena faham situasi isteri. Okey? Walaupun dia suri rumah. Okey, walaupun dia suri rumah, kita jangan keluarkan perkataan, "Lah, bini aku tak kerja. Duduk rumah saja je. Tak kerja, duduk rumah saja-saja." Boy. Okey? Awak pergi tengoklah dia, betul ke duduk saja-saja kat rumah? Waktu awak kerja, betul ke dia saja-saja duduk rumah? Banyak kerja diuruskannya di rumah. Basuh kain, masak, kalau yang ada anak, urus anak. Mungkin tidur pun tak tidur malam tu, menguruskan anak. Anak yang tak tidur, yang kembung. Okey, awak lelaki ada ke? Bangun tengah malam, jaga anak, menyusu anak. Faham tak ni? Awak cakap tak ada kerja. Okey, bini tu lah rasa dah jadi multi function. Okey, bini lah tukang hantar anak sekolah. Bini dia lah yang jadi apa? Bini hantar anak sekolah. Bini dia lah cikgu. Bini dia lah jadi bibi. Bini dia lah tukang masak. Okey? Kita cakap bini aku tak ada kerja. Faham ni? Apa yang menyebabkan isteri kita jadi macam tu? Sebab kita tak faham situasi tu. Okey? Lepas tu, kalau dah balik, tengok rumah sepah. Kau buat apa satu hari ni kat rumah? Kita lah tengah sakit, kita kena gastrik, GERD apa semua. Dah anxiety datang. Tiba-tiba balik kita marah lagi, kena marah lagi. Lelaki marah lagi. Dah apa yang kau buat kat rumah? Apa yang kau buat kat rumah? Apa pun macam tak ada buat je. Faham? Apa yang tak cukup sebenarnya? Apa yang tak cukup sebenarnya? Okey? Yang tak cukup sebenarnya satu dia. Okey? Ilmu agama. Okey, itu yang pertama. Yang seterusnya sebenarnya, apa sebenarnya berlaku ialah tiada penghargaan. Okey? Kurangnya kita cakap terima kasih. Kurangnya cakap terima kasih dekat isteri. Suami kurang cakap terima kasih. Kurang appreciate. Kurang nak hargai. Kurang nak hargai. Itu sebab, okey, itu sebab isteri dia rasa macam, aku buat semua lah, apa yang kau buat? Perkataan suami sebenarnya perkataannya ialah hanya terima kasih. Perkataan terima kasih itu yang pertama. Kena ada penghargaan. Okey? Kena ada penghargaan. Bila ada penghargaan, insya-Allah dia rasa berbaloi, dia berkorban. Kalau sebelum ni
Okey, sebabkan tu kita bercakap, okey. Okey, ada yang berhenti kerja sebab ada anak, okey, sebab takut nak hantar dekat orang lain, takut anak kena COVID. Okey, lepas tu jaga anak, berhenti kerja. Kita pula cakap, kita sebagai suami boleh cakap, bini aku tak buat apa-apa. Nah, ini perkataan-perkataan yang yes. Anda kena faham, dia tu kalau lah diberi tangan 8, satu tangan pun yang tak boleh rehat. Okey, bini punya kerja, kalau dia tangan 8, satu tangan pun tak rehat. Okey, nak ceritanya banyaknya kerja dia yang dia uruskan. Jadi benda yang pertama kena ajar, kena lazimkan dekat mulut suami ialah terima kasih. Terima kasih dan hadiah. Hadiah lah, orang sekarang saya appreciate ni dengan hadiah. Hadiah dan terima kasih. Hadiah. Pula hadiah pula. Ustaz, nak cari duit kat mana? Cakap hadiah, mestilah duit. Mesti kena beli. Okey, mestilah kena beli. Saya ni apa je kerja Pak Gad, apa je kerja, jadi tukang ambil order je. Takkan nak beri hadiah-hadiah kat dia setiap hari. Hadiah ni boleh plan. Okey, bila cakap pasal duit, memanglah kalau beli seketul tu habislah duit awak. Tapi benda tu boleh plan. Okey, uruskan. Okey, hadiah ni tak semestinya mahal. Okey, hadiah RM10, RM20, RM30. Okey, beli cupcake ke, beli kek yang apa kecil tu ke, baru RM5. Benda-benda yang yes, macam orang perempuan suka. Tak semestinya orang perempuan ni have mahal-mahal je. Okey, nak ceritanya penghargaan ni sangat penting. Okey, kita ada beberapa kita punya pesakit kita. Okey, dia kena rasa macam, dia rasa selama kahwin ni, apa yang awak tolong saya? Apa yang awak basuh kain? Pernah tak awak basuh kain? Pernah tak awak masak? Pernah tak awak kemas rumah? 7 tahun kahwin, 12 tahun dah kahwin, awak pernah tak buat benda ni? Faham tak? Kenapa dia cakap ni? Sebab kita tak buat ke? Sebenarnya tak isu pun kalau kita tak buat. Ramai orang kahwin, dia tak pernah buat apa benda tu. Tak pernah basuh kain, tak tahu nak tekan tak mana pun butang untuk basuh kain. Nak masak air pun tak reti. Faham tak? Tak dah. Okey, turut belakang pun jadi dah. Faham tak? Banyak lagi benda-benda yang simple. Urut belakang ke, itu belajar dengan kerusak, tak jauh kot. Tu dia. Okey, saya nak cerita benda-benda tu. Okey, kena appreciate. Terima kasih. Kalau pandai urut, okey, masuk kelas. Tak tahu urut, masuk kelas kita. Okey, masuk kelas dengan kerusak, kita akan ajar urut, macam mana nak urut. Okey, urut sambil terima kasih. Terima kasih lah yang tolong saya masak gini. Tolong terima kasih lah yang kena tolong jaga anak. Abang pergi kerja, ayah tolong jaga anak. Okey, anak 3, anak 5. Okey, terima kasih dah sebab tolong jaga anak. Faham tak? Perkataan tu, kita sebenarnya, apa yang saya perhatikan, bukan sebab suami tak tolong, tapi kurangnya kita cakap benda yang senang boleh cakap. Okey, senang kita buat. Terima kasih. Dan terima kasih, jangan duk terima kasih macam terbatuk. Okey, bini sediakan makan, isteri sediakan makan. Terima kasih. Okey, bagi sedia makan, kita pun makan. Ustaz, saya dah terima kasih Ustaz. Macam mana terima kasih? Tengah makan, terima kasih.
Terima kasih kat siapa tau? Kat anak ke? Kat kita? Cara terima kasih. Cara terima kasih pun satu hal lagi. Hari ni cerita buat terima kasih ke? Okey? Cara kita terima kasih. Okey? Cara terima kasih. Terima kasih. Sebutlah penuh. Kalau bini lah. Kalau anak lelaki lah. Nak ceritanya biar tu jelas. Faham tak? Benda tu appreciate. Orang perempuan ni dia special sikit. Allah cerita dia. Kalau kelas malam Ustaz tu kata apa? Rusuk yang paling bengkok dibiarkan lagi bengkok. Paksa patah. Okey. Jadi kita yang nguruskan. Okey, caranya bila kita terima kasih sebut habis. Siapa yang kita terima kasih? Terima kasih yang tolong sedia makan hari ni. Faham tak? Terima kasih kat siapa? Sebab apa terima kasih? Kena jelas. Cara cakap terima kasih. Terima kasih yang sebab tolong masak hari ni. Terima kasih yang tolong jaga anak hari ni. Pada hari-hari pun jaga. Tapi sebab terima kasih. Faham? Tu dia. Terima kasih. Okey, paling best kepada dia. Okey, terima kasih. Cakap dengan penuh. Okey, dengan ada lengkap perkataan terima kasih. Terima kasih kat apa? Sebab apa? Satu hal. Yang macam Fatihah cerita tadi, terima kasih sambil urut belakang. Terima kasih yang sambil urut belakang. Terima kasih Allah, penat ni sayang ini ni. Terima kasih yang sebab tolong abang. Ditolong tak kita? Memang ditolong hang pun. Alang dia tak tolong, bersepah anak tu. Okey, rumah tu tak tahu jadi apa. Okey. Jadi nak ceritanya itu cerita dia. Jadi ceritanya itu ceritanya. Jadi yang kedua, cara kita terima kasih tadi dengan kita cakap dengan jelas. Kat siapa terima kasih, sebab apa terima kasih. Takut dia tanya apa? Dah kau ni kenapa tiba-tiba terima kasih? Tanda-tanda nak meninggal ke? Dah mula risau kita pula. Jadi suami nak cakap terima kasih biar jelas apa, kenapa. Apa dan kenapa dia terima kasih. Supaya terima kasih anda tu tidak dirisaukan oleh orang lain pula. Okey, yang kedua, terima kasih yang macam mana? Terima kasih bersama body language. Dia bukan cakap yang mulut ya. Satu body language. Okey, dengan gerakan badan. Kan? Bukan terima kasih. Hai, terima kasih. Bukan macam tu. Okey, terima kasih yang bukan body language macam tu. Okey, nak cerita body language dengan kita urut dia, picit bahu. Bini ni kalau benda yang waktu penat kita pergi ramas bahu dia, ya Allah sukanya. Tak percaya tanya ni. Okey, tak percaya tanya ni ibu-ibu yang dalam ni. Tengah penat-penat orang urut bahu, ya Allah. Okey, saya nak ajar bagi ni macam mana teknik urut bahu yang betul, yang isteri suka. Okey. Okey, cara dia hari ni ada tips, ada teknik urut terus belajar. Okey, tak apa. Kita bagi je. Okey, cara nak urut bahu isteri bukan kita ambil macam ni tau, bukan picit macam ni. Bukan picit. Macam ni. Okey. Kena picit je ni. Okey. Masuk bahu, kepik macam tu. Okey, contoh macam ni. Sedap. Macam tu. Sedap tu. Tu. Nampak macam ni? Macam tu. Okey, bau ni, macam ni. Macam tu. Kita kepik macam ni. Okey. Dengan terima kasih, body language, ataupun kalau dia sakit kepala, okey, urut kepala, dia penat macam penat, muka macam nak meninggal, penat sangat tu. Okey, urut kepala. Okey, macam mana urut kepala? Okey, nak tunjuk sikit. Ni kepala dah tak ada. Kepala dah tak ada, rambut dah tak ada. Okey, kepala botak. Okey, macam mana kita nak urut supaya okey,
Isteri kita ni rasa macam bestnya. Kalau lelaki aku tak balik ni rasa macam susah hati. Sebab tak ada orang nak urut aku hari ni. Okey, urut hari-hari. Boleh. Okey. Untuk kita nak macam kita nak appreciate, terima kasih, urut. Okey. Caranya ialah masukkan tangan ni dalam kepala, lepas tu ramas. Macam ni. Ambil rapatkan tangan, masuk sampai rapat tangan, lepas tu ramas. Macam tu. Tolong urutkan kepala isteri. Lepas tu dia macam penat kan? Ambil sini, genting-genting, lepas tu ramas. Macam tu. Okey, dah urut bau, urut kepala. Seronok tak? Seronok tak? Laki balik mengurut. Okey. Rasa apa? Rasa dihargai, penatnya aku ni. Walaupun penat macam tu, sebab laki dia pandai ambil hati. Okey, pandai ambil hati, apa jadi? InsyaAllah dia rasa selesa, rasa seronok. Tak apalah penat sikit pun. Biarlah kau tak buat apa pun kat dapur tu. Okey. Biarlah kau tak pandai masak pun. Biarlah kau tak pandai basuh baju pun. Tak apa. Faham tak? Pandai hargai. Penghargaan ni sangat penting. Okey. Beres. Okey, hargai. Cerita pandai hargai je. Saya ingat ada banyak ini cerita. Tak apa, kita sama esok. Bawa best. Okey. Penghargaan perlu diberi pada isteri. Okey. Penghargaan perlu, sangat-sangat perlu pada isteri. Okey. Jadi ini cerita dia. Perlu sangat kita beri penghargaan. Okey. Begitu juga yang duk cerita. Okey. Saya pun dah jumpa beberapa kawan yang kes-kes yang dia handle dia, cerita dia hargai. Okey, bini dia 3. Tapi cakap macam mana kau handle ni? Semua tak bergaduh. Semua okey. Semua okey. Waktu dia sakit, dia orang rotate tau. Ada jam, ganti-ganti jaga suami dia. Cakap hebat lah tu. Cakap yes. Dia tanya tips, apa tips dia? Okey, apa tips dia? Dia cakap kunci dia saya hargai semua. Bukan hanya duit. Okey, duit satu hal, dia cakap, tapi yang paling penting ialah kata-kata kita pada isteri. Cara kita tegur, cara kita cakap. Okey, cara kita betulkan dia. Semua dengan cara dia tak rasa tidak dihargai. Saya cerita. Aku ni dah kahwin ni, mentang-mentang kau dah kahwin lagi, aku ni macam apa dah jadi. Jadi macam makhluk asing je. Tapi tak jadi macam tu. Dan dia, tips dia jaga semua. Penghargaan sentiasa dia jaga. Okey. Nak pergi mana, nak buat apa, sentiasa ada penghargaan dia buat. Dan sangat-sangat penting. Okey. Ada hargai, kadang-kadang tak. Okey dah tu. Daripada tak hargai langsung. Okey. Daripada awak terus jadi makhluk asing, kadang-kadang dia, maknanya kadang-kadang je tak, tapi banyak hargai. Sebenarnya awak rasa macam tu bila dia buat latihan untuk awak. Buat latihan untuk rawat awak punya anxiety. Okey, memanglah bila dia buat latihan untuk rawat anxiety awak akan rasa dia macam tak faham aku, tak reti nak hargai aku. Okey, saya faham situasi suami Kak Irma. Sebenarnya itu latihan dia buat untuk supaya anxiety kita tu dirawat. Kan, betul tak? Have. Kalau dihargai, stres hilang.
tenang, rasa macam okey lah, saya penat pun tak apa. Okay. Yang tu saya cakap, okay, apa lagi? Dengan hargai ini apa dia? Dengan kita bagi dia me time. Okay, yang ketiga, okay, tadi apa dia? Terima kasih dengan mulut, terima kasih dengan body language. Yang ketiga ialah kita bagi masa satu jam ke 3 jam ke, okay, 3 jam ke sehari ataupun 2 jam ke sehari. Dia tak buat kerja apa-apa yang patut tugasan harian dia. Bagi dia rehat langsung. Anak kita jaga, rumah dia tahu apa, pergi rehat dah. Pergi rehat ke, dia nak pergi window shopping ke, terpulang pada dia, tanpa diganggu oleh tugasan dia. Okay, tugasan kita, okay, tu tugasan ringankan. Okay, ringankan tugasan dia. 2 jam, maknanya dia masa 2 jam tu sepatut dia basuh kain, ya, kita tolong buat. Ataupun jaga anak. Okay, 2 jam tu kita jaga anak. Bukan susah pun jaga anak ni. Ambil tak dalam kereta, pergi jalan. Kau pergi pusing lah mana-mana pun. Untuk kawasan yang bukan PKPP lah, PKPD. Okay, untuk yang boleh naik ramai, letak je anak naik kereta, bawa pergi jalan. Okay, cukup 2 jam balik, dah selesai. Katakanlah tak tahulah tak erti nak jaga anak, buat jam 7. Macam tu. Dia kena best macam tu. Dia kena rapat, bapak ni kena rapat dengan anak. Kalau boleh anak bangun tu, dia panggil kita dulu daripada umi dia. Macam tu. Okey, kita kena bantu dia orang, bantu tugasan dia orang. Okey, boleh tanya anak saya. Okey, kalau bangun siapa dia panggil? Okey, kalau dia bangun siapa dia cari dulu? Tu soalan tu. Nombor 2 dah bangun dah tu, bunyi suara. Okey, apa dia? Kita ringankan beban dia. Bagi waktu rehat 2 jam. Maknanya bukan 2 jam selain daripada waktu tidur lah maksud saya. Bukan kau suruh tidur 2 jam je malam. Bukan macam tu. Nak ceritanya waktu lain. Contoh kalau dia buat kerja 12 jam, baru pukul 7 sampai 7 malam, masa lebih pada 12 jam sebenarnya dia kerja tu. Okey, pukul 7 pagi sampai 7 malam. Sebenarnya selagi anak tak tidur, lagi tu tak rehat lagi, tambah lagi 4 jam, 16 jam. Okey, 16 jam, tinggal 8 jam je untuk dia rehat. Itu pun kalau anak tersedar. Kalau anak sedar waktu malam, selamat. 8 jam tu kena cut lagi. Okey, jadi benda-benda macam ni, kita kena hargai. Apa dia ingat tak? Pertama, terima kasih dengan mulut, terima kasih dengan body language. Okey, yang ketiga apa dia? Terima kasih dengan kita bagi dia rehat kejap, ataupun kita bantu dia apa yang patut dibantu. Okey, benda-benda macam tu simple, tapi awak akan diingati. Okey, awak akan boleh dinobatkan suami-suami yang terbaik. Okey, saya rasa semua benda saya kena buat. Okey, awak rasa apa, awak semua benda awak buat, bila awak sendiri yang nak buat. Cerita dia, awak kena had mana kerja aku patut buat hari ni, yang lain laki aku buat. Itu cara je. Okey, aku semua kau nak buat, nasib lah. Sampah kau nak buang, kena bagi-bagi. Buang sampah mungkin bagi kat suami. Okey, benda-benda yang bagi-bagilah. Okey, mungkin kalau suami free boleh jemur kain. Okey, tak susah pun. Suami kena ringan-ringankan badan. Ringankan badan. Okey, untuk bantu isteri. Okey, insya-Allah. Jadi benda-benda macam ni kena alert. Okey,
Okey. Saya tak boleh bagi yang sebelah, okey. Tapi tak panjang untuk suami. Tu. Okey, untuk isteri. Okey, untuk isteri pada suami. Benda yang awak tak boleh sentuh. Benda yang awak jangan langsung sentuh. Ialah cabar ataupun awak tak jaga dia punya martabat, dia punya pangkat, dia punya apa lagi? Dia punya kewibawaan, status dia sebagai suami. Jangan sekali awak cabar dia. Jangan sekali-sekali awak usik dia punya status dia sebagai suami. Kenapa awak kena flying kick? Kenapa awak kena benda tu? Disebabkan awak cuba mencabar dia punya status sebagai suami. Kenapa jadinya gaduh? Kenapanya awak kena flying kick? Kenapa awak kena backhand? Sebab awak cuba test. Awak cuba test dan awak sedang menguji dia punya tahap kesabaran ataupun dia punya status sebagai suami. Okey. Okey, faham tak ni cerita dia? Faham tak? Kita jangan cuba test. Okey. Sebenarnya senang cerita macam ni lah. Okey, kena jaga ego suami. Ego suami kita kena jaga, status dia kena jaga. Ini yang perlu kita jaga. Sangat-sangat dijaga, perlu dijaga. Jangan, okey, sebab dia ni status dia dah sama dengan ayah kita. Faham? Status dia sama dengan ayah kita. Cara kita tegur dia macam mana kita nak tegur ayah kita buat salah. Bukan nak tegur anak kita buat salah, ataupun macam kita tegur adik kita buat salah. Perkataan ni menyebabkan korang kena marah. Dan inilah punca pergaduhan. Abang ni dah kenapa? Hari ni tak solat. Okey. Mungkin kita tak nampak dia solat, kita pun terus hukum dia. Dah kenapa abang tak solat? Faham? Dah kenapa abang tak solat? Walaupun salah, kita tak boleh tegur dengan perkataan yang soalan kita macam tegur adik kita ataupun anak kita. Okey? Kalau nak tak solat, suami lambat solat, bukan kita tegur, dah tak nak solat ke hari ni? Okey? Ayat-ayat tu memang akan memberi kesan dan beri dendam pada kita. Okey? Cara kita tegur. Kalau suami malas solat sekalipun, jangan guna perkataan kasar-kasar. Jangan gunakan soalan kita tegur adik kita. Bila ditegur dengan kasar, dia akan lagi memberontak dan tak ada kesan pun teguran awak tu. Macam awak macam kita tuang air ke daun keladi sahaja, rugi masa je. Jadi tegur yang terbaik. Okey, tegur yang terbaik. Kalau nak ajak dia solat, kalau nak suruh dia solat, ajak dia solat, bukan suruh, ajak dia. Okey, bang, jom solat. Itu lagi baik daripada ni dah isyak ni, bila nak solat? Subuh pukul 7.30 ni, pukul berapa pergi nak sambung? Perkataan tu sebenarnya dia nampak dia tidur, sebenarnya dah masuk dalam otak dia tau. Kita dah rendahkan martabat dia. Kita dah rendahkan martabat dia. Dan awak redha lah. Okey, sebenarnya awak sedang simpang satu penumbuk untuk awak. Okey, penumbuk jenis mana saya tak tahu.
Mungkin penumbuk fizikal ataupun penumbuk emosi. Okey, sebenarnya kenapa jadi macam tu? Sebab awak dulu yang hantar penumbuk tu. Okey, tegur dengan cara yang betul. Tegur macam mana kita nak tegur ayah kita buat salah. Okey, dia punya cara panduan dia tak kira lah siapa pun, cara nak tegur suami ialah cara mana kita nak tegur ayah kita. Kalau dia tak solat, anggaplah ayah aku ni, aku sedang tegur ayah aku sedang yang tak solat. Itu untuk. Bila nak keluarkan hukum, cakap dengan berpandukan hukum. Jangan kita main sedap nak sebut je. Okey, kena sandarkan perkataan tu kepada sesuatu. Jangan cakap, abang, kalau tak sembahyang kan, abang masuk neraka tau. Ataupun ni nafkah sebenarnya patutnya abang yang cari. Kalau saya yang cari, abang ni sebenarnya dayus, masuk neraka, tak bangun syurga. Kalau inilah cara awak tegur, itulah sebab awak dapat backhand pada muka. Okey, sebab apa? Cara tegur kita kasar. Kita tak jaga ego suami. Benda ni kena jaga. Okey, kena jaga ego suami. Isteri jaga penghargaan, suami jaga ego dia. Dan teguran dia sebenarnya bukan tegur macam kita tegur anak. Dan teguran dia mesti kena tegur dalam pujian. Tegur dalam pujian. Okey, tegur pujian ni sebenarnya sama je kepada mana-mana orang, untuk lelaki atau perempuan. Kalau perempuan yang garang, dia akan kalah dengan pujian. Orang garang sebenarnya akan lemah dengan pujian. Dia akan kalah dengan pujian. Carilah orang garang macam mana pun, kau puji dia, sat je dia terus jadi baik hati. Jadi cara nak tegur suami ialah tegur dalam pujian. Okey, contoh kita nak tegur dia solat. Okey, contoh dia ni jadi liat ni solat. Okey, kita puji dia, abang, hari ni bagus sungguh abang kerja ni. Oh ya, abang ni handsome sungguh lah hari ni. Jom solat. Nampak tak ni? Nampak? Sekarang ni dia ada teguran dalam pujian. Macam tu. Jadi insya-Allah banyak benda sebenarnya. Okey, banyak lagi sebenarnya cara-cara dia. Tapi antara yang penting ialah jaga ego suami. Okey? Jaga ego suami ni sangat-sangat penting. Dengan antaranya lagi, okey, apa lagi jadi? Yang kedua, ego suami jangan bandingkan. Ini benda yang awak patut kena elak. Okey, ni asas dia. Jangan bandingkan. Bang, okey, kalau abang apa contoh bandingan. Oh, saya tengok suami dia tu bukan budak pondok pun. Okey, suami dia tu bukan budak pondok pun. Ni budak budak biasa-biasa je, sekolah menengah. Tapi dia punya solat bagus lah. Tak macam abang. Dah tahfiz, tak nampak ke masjid pun muka. Abang belajar tahfiz je. Okey, belajar kemain tahfiz, hafal 30 juzuk, muka tak nampak masjid pun. Bandingan. Bila awak bandingan, itu juga antara sebab-sebab yang akan kena menyebabkan kesakitan tu kita yang akan dapat. Sama ada kesakitan jiwa ataupun kesakitan fizikal. Okey, bandingan jangan dibuat. Abang ni nasi dia saya nak. Okey, kalau tak ada manusia atas muka bumi yang akan nak kat abang. Ini perkataan bandingan. Jadi jangan guna perkataan bandingan. Okey, kita pun alhamdulillah nasib je lelaki kita nak. Kalau tak ada orang pun nak kita. Kita pun guna perkataan yang sama supaya kita rasa kalau orang cakap itu okey tak kat aku.
Okey, jangan kita bandingkan dengan suami. Saya tengok orang lain senang. Bila kita nak kaya? Bila abang nak kaya? Saya tengok susah je. Dah 10 tahun kahwin, tak senang-senang pun kita ni. Faham? Okey, benda-benda macam ni bila awak bandingkan, benda tu akan menyusahkan kita. Awak cakap macam tu, apa awak dapat sebenarnya? Jadi elakkan perkataan bandingan. Okey, bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Okey, bandingkan kita dengan suami orang lain. Jadi dengan bandingan, apa awak dapat sebenarnya? Okey, baik bagi cadangan. Abang, jom kita buat bisnes ni. Mungkin insya-Allah kita boleh kembangkan lagi. Jom kita jumpa guru ni. Mungkin guru ni boleh bantu kita dalam masalah ni. Itu lebih baik daripada awak bandingkan dia. Jadi elakkan perbandingan. Jangan banding. Okey, jangan bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Kena jangan bandingkan. InsyaAllah dia takkan tercabar. Okey, dia takkan tercabar. Dia terbalik pula. Isteri kalau tak buat bandingan, dia tak akan buat progres pembaikan. Okey, ada time kita kena bandingkan sikit. Okey, ni orang lain boleh pun buat macam ni. Cuba kita buat macam ni juga. Cara banding tu yang positif. Okey, yang ni nafik lah saya nak kau. Macam tu. Kalau saya nak kaya, okey, kalau saya nak kaya, saya kahwin dengan datuk-datuk yang kaya. Okey, datuk-datuk yang ada cucu, memang kaya lah. Okey, saya kahwin dengan dia orang. Memang saya kaya lepas tu. Okey, perkataan-perkataan bandingan ni kalau cuba elakkan. Okey, insya-Allah. Dan itu saya ingat boleh membantu anda. Okey, boleh membantu anda supaya benda ni dijaga. Okey, asas dia. Sebenarnya asas ni banyak lagi. Macam mana nak urus, stres. Cuma sekarang ni ala kulli halin pun sebagai kemuncak dia, apa-apa pun berlaku ialah sebarkan kebaikan. Sebarkan kasih sayang. Sebarkan kasih sayang kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebarkan kasih sayang pada isteri, sebarkan kasih sayang pada suami. Itu cerita dia. Kita jaga suami kita macam kita macam kita muliakan. Okey, macam kita muliakan bapa kita. Okey, jangan suka-suka hati nak buat itu je tu je. Okey, dulu sebelum ni kita nak pergi mana, kita minta izin. Okey, dengan bapa kita. Tapi dengan suami tak. Okey, mentang-mentang nak gaji suami kecil pada dia, kita dah mula ego, dah mula hilang benda tu. Okey, dan itu antara terkacaunya kasih sayang. Jadi benda ni kena ambil perhatian. Okey, insya-Allah. Jadi kita recap balik. Pertama tadi penghargaan pada isteri, penghargaan dengan mulut, penghargaan dengan body language, penghargaan dengan kita bagi dia rehat. Okey, bagi me time untuk dia. Okey, untuk isteri. Untuk suami dan isteri kena jaga benda ni. Jaga ego suami. Okey, jaga ego suami. Jangan bandingkan suami. Dan jangan kecilkan dia punya title sebagai suami. Okey, insya-Allah. Saya harap poin-poin ni akan membantu anda. Okey, akan membantu anda untuk terus meneruskan rumah tangga. Okey, insya-Allah. Okey, saya harap itu dulu. Semoga dia membantu anda dan membantu kita semua, insya-Allah. Okey, apa-apa esok insya-Allah kita buat sampling dulu. Saya nak tengok hari ni pengurusan stres. Esok kita akan buat pengurusan perawatan pula, insya-Allah. Boleh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.